Kopi mocha. Mungkin anda pernah dengar nama kopi ni. Jikalau anda merupakan seorang pecinta kopi ataupun suka minum kopi ataupun sekurang-kurangnya tak suka minum kopi, mungkin anda pernah mendengar kopi mocha, salah satu jenis kopi yang ditawarkan di kedai-kedai kopi terutama yang jenis hipster. Tetapi dari mana datangnya nama mocha ini dan bagaimana mocha terkait sekali dengan kopi dan apakah sejarah di sebaliknya? Pokok kopi dan biji kopi berkemungkinan besar berasal dari Habsyah, Ethiopia, iaitu di timur Laut Afrika. Dan di Habsyah, pokok kopi asalnya bernama bun. Dan dari mana datangnya perkataan kopi? Perkataan kopi, coffee dalam bahasa Inggeris, berasal daripada perkataan Turki, kahve, yang mana asalnya juga daripada perkataan Arab, qahwa. Di dalam bahasa Arab, qahwa merupakan perkataan lama atau perkataan lapuk bagi sebarang jenis minuman yang bukan diproses menjadi jus, maknanya yang diperam ataupun yang diproses. Maka, pada peringkat awal pengenalan air kopi, kopi sebenarnya diharamkan di sesetengah tempat pada waktu tertentu di dalam kerajaan Islam. Dan ada sebabnya kenapa saya akan boleh ceritakan kemudian. Pada abad ke-16 Masihi, dengan populariti air kopi yang begitu meledak, pokok-pokok kopi mula ditanam di kawasan pergunungan di utara Yaman. Dan menurut salah satu hikayat, dikatakan Gubernur Kerajaan Ottomaniah di Yaman pada waktu itu, Özdemir Pasha, telah memperkenalkan pokok kopi untuk ditanam pada sekitar 1543 atau 1544 Masihi. Dan pada awalnya, air kopi ini hanya diminum oleh golongan pengikut sufi untuk bangun di tengah malam untuk qiyamul lail dan juga berzikir. Dan tidak lama kemudian, air kopi juga diminum oleh orang-orang biasalah, orang kampung untuk berasa cergas dan tak mengantuk, terutama kalau nak bekerja di kebun. Dan biji-biji kopi yang telah diproses dan dipanggang di kawasan pergunungan Yaman akan dibawa dan dikumpulkan ke sebuah kota pelabuhan kecil bernama Mocha. Mocha atau dalam Arab Fushah Al-Maha merupakan sebuah bandar kecil yang terletak di barat daya Yaman. Dan bandar tersebut terletak strategik berdekatan dengan Selat Bab Al-Mandab, iaitu pintu masuk ke Laut Merah dari Lautan Hindi. Jadi Mocha merupakan satu tempat yang strategik di mana laluan-laluan perdagangan di antara Eropah, Semenanjung Arab, India dan juga Timur Jauh bertemu di kawasan selat sempit ini. Malah perdagangan kopi di Mocha telah mencergaskan kembali laluan perdagangan di antara Laut Merah dan Mediterranean di antara abad ke-16 hingga abad ke-18 apabila perdagangan rempah telah diambil alih oleh Portugis dan Belanda, yang mana mereka hanya berlayar di sekeliling Afrika memintas Semenanjung Arab. Seorang pengembara Portugis, Jeronimo Lobo, yang berlayar di Laut Merah pada tahun 1625 telah menyebut bahawa Mocha merupakan satu pelabuhan yang mempunyai reputasi yang terhad. Tetapi oleh kerana pelabuhan tersebut dikawal oleh orang Turki, ia menjadi sebuah pelabuhan yang penting di sebuah wilayah yang dikawal oleh orang Turki. Kopi pernah difatwakan haram dan penggunaannya juga diharamkan di dunia Islam dan juga di negara-negara Eropah pada abad ke-16 hingga 18 Masihi atas sebab-sebab yang mungkin anda pun gaduh kepala. Menurut sejarawan John Crawford pada tahun 1852, air kopi dianggap satu bahan narkotik yang mana peminumnya boleh dipukul. Tetapi tidak lama kemudian kopi dibenarkan minum kembali. Cerita yang pertama. Dari tanah Yaman, kopi dibawa ke tanah suci Mekah oleh jemaah-jemaah haji dari Yaman yang mana menyebarkan budaya minum kopi di tanah suci, sehingga kan pada tahun 1511 kopi pernah difatwakan haram diminum di tanah suci kerana dikatakan mengganggu solat dan juga ibadah, kerana peminum kopi ni terasa cergas dan aktif dan bau kopi kuat sebenarnya. Dan apabila Sultan di Istanbul mengetahui berita tersebut, maka baginda memerintahkan agar Amir Mekah menarik balik larangan minum kopi di Mekkatul Mukarramah dan minum air kopi dibenarkan kembali.
Pada tahun 1532, Jamiah Al-Azhar, Universiti Al-Azhar telah memfatwakan haram minum kopi atas sebab yang sama kenapa kopi diharamkan di tanah suci Mekah. Yang menariknya, begitu ramai penduduk Kahirah sebenarnya membantah fatwa tersebut dan akhirnya larangan tersebut ditarik balik. Sementara di Istanbul, kedai kopi pertama telah dibuka pada tahun 1554 oleh seorang saudagar dari Halab. Dan kedai-kedai kopi mulai dibuka secara dengan banyaknya di sekitar Istanbul, di mana pengunjung boleh bertemu kawan-kawan, bertemu sahabat, bermain catur dan juga membaca buku seperti mana kedai-kedai kopi pada hari ini. Dan pada waktu itu, imam-imam masjid dan juga orang yang ahli jemaah mengatakan bahawa orang lebih suka pergi ke kedai kopi dan kurang pergi ke masjid. Maka pada tahun 1622, Sultan Murad keempat telah mengharamkan kopi dan melayan peminum-peminum kopi seperti mana peminum arak, seperti contoh minum wine ataupun bir. Dan hukuman bagi sesiapa yang meminum arak dan kopi pada waktu tersebut ialah ditangkap, diikat, dicampakkan ke dalam guni tersebut dijahit dan guni tersebut dicampakkan ke Selat Bosphorus, iaitu hukuman mati. Walaupun dengan hukuman yang sebegitu berat, kopi masih lagi diminum secara senyap-senyap oleh orang perseorangan dan juga oleh pergerakan sufi, yang mana mereka lah yang menyebarkan budaya air kopi di seluruh dunia Islam. Dan lambat laun, larangan minum kopi telah pun ditarik balik dan kedai-kedai kopi telah kembali dibenar beroperasi di seluruh Istanbul dan juga di seluruh kerajaan Ottomaniah. Dan mengapa kopi dan juga kedai kopi begitu popular? Kedai kopi merupakan salah satu daripada segelintir tempat awam yang mana semua orang lelaki boleh bertemu, berjumpa, berbual-bual dan bertukar pendapat tanpa mengira status sosial, pekerjaan, etnik dan agama. Manakala di Rom pada abad ke-16 Masihi, kopi pernah diharamkan oleh gereja Katolik di Vatikan kerana kopi datang daripada dunia Islam, maka dia diharamkan. Tetapi pada tahun 1600, Pope Clement ke-8 pernah dikatakan dalam satu hikayat pernah mencuba air kopi dan berkata, "Oh, sungguh sedap air syaitan ini. Kenapa kita juga tidak boleh berminumnya?" Dan itu hanya satu hikayat sebab tiada bukti sejarah yang kukuh bahawa benda itu terjadi. Tapi akhirnya kopi diminum secara meluas di Eropah juga. Di Sweden pada tahun 1746, Raja Gustav III telah mengharamkan kopi. Dan hukuman bagi orang yang minum kopi ialah hukuman mati. Yang menariknya, terdapat satu eksperimen di mana dua orang iaitu kembar telah disabitkan hukuman mati dan hukumannya adalah minum kopi. Seorang minum kopi dan seorang minum teh dan lihat siapa yang mati dahulu. Dan yang menariknya, doktor dan juga warden yang memberi banduan tersebut, kopi dan teh, meninggal dahulu sebelum banduan tersebut. Malah Raja Gustav III telah dibunuh pada tahun 1792, meninggal dahulu sebelum dua orang yang peminum panduan yang disabit hukum mati minum kopi dan juga minum teh, yang mana mungkin hukuman mati yang paling ringan ada dalam sejarah. Sementara di Prussia ataupun Jerman pada hari ini, pada tahun 1777, Raja Frederick the Great telah mengharamkan kopi kerana beliau mahu rakyatnya minum bir setiap pagi. Raja Frederick the Great telah mengharamkan kopi melalui titah tersebut. Sungguh menggusarkan berapa banyak kopi yang telah digunakan oleh rakyat di negara ini dan jumlah wang yang telah keluar untuk membelanjakannya. Semua orang minum kopi dan perkara ini harus dihentikan. Rakyat negara ini mesti minum bir. Raja meminum bir, begitu juga leluhur kita dan juga, begitu juga tentera kita. Banyak peperangan sebelum ini dilawan dan dimenangi oleh tentera yang minum dengan bir dan bukan tentera yang minum kopi. Dan mengapakah berlaku titah sebegitu rupa akan disebut pada hujung video ini. Stay tuned. Apabila larangan minum kopi telah ditarik balik di beberapa kerajaan Eropah dan lambat laun keseluruhan benua, maka permintaan kopi yang begitu tinggi di Eropah menyebabkan desakan untuk mencari tempat pengeluaran kopi yang baru untuk menjamin bekalan kopi dan kurang bergantung harap kepada kopi yang datang dari
Pelabuhan Mocha. Maka ladang-ladang kopi yang baru telah pun diterokai pada mulanya di Pulau Jawa oleh penjajah Belanda pada waktu itu dan kemudian ditanam di Brazil, di Colombia dan juga di Kepulauan Caribbean. Dengan kawasan penanaman kopi yang baru ini, harga kopi sedunia telah jatuh kerana kos pengeluaran yang lebih rendah dan juga penjualan langsung kerana kopi ini dikawal oleh syarikat-syarikat konglomerat seperti contoh VOC dan juga syarikat Hindia Timur Inggeris. Bukan setakat itu sahaja, apabila Napoleon Bonaparte mendarat di Mesir dan cuba untuk menjatuhkan kerajaan Pasha di Mesir pada tahun 1798, misi Napoleon tersebut telah mengganggu laluan perdagangan di antara Laut Merah dan Mediterranean. Maka bekalan kopi dari Mocha tidak boleh dihantar terus ke Istanbul yang mana menyebabkan pelabuhan Mocha merosot teruk. Jadi pada lewat abad ke-18 Masihi, pelabuhan Mocha bukan lagi sebuah pelabuhan yang penting selepas kejatuhan harga kopi. Malah Mocha juga bukan lagi pelabuhan yang penting di Yaman. Kota Adan yang terletak di tenggara Yaman telah menggantikan Mocha sebagai pelabuhan yang penting di negara Yaman kerana air yang lebih dalam, dan pelabuhan Mocha airnya adalah cetek dan tidak sesuai untuk kapal-kapal steam pada waktu abad ke-18 dan juga kapal kontena pada hari ini. Dengan merosotnya perdagangan kopi di Yaman, Yaman bukan lagi pengeluar kopi yang utama di dunia. Malah pada abad ke-20 Masihi, Yaman hanya menghasilkan kurang daripada 1% pengeluaran kopi sedunia. Yang mana majoriti pengeluaran kopi yang dihasilkan pada waktu tersebut dihasilkan di Brazil, Colombia dan Indonesia. Jadi apakah impak terhadap penggunaan kopi dan impaknya terhadap sejarah dunia, kebudayaan dunia dan mengapa diharamkan oleh beberapa ketika masa di dalam sejarah dunia? Pertama sekali, apabila kopi diharamkan di setengah negara di Eropah, permintaan untuk teh dan coklat meningkat, terutamanya di England. Sudah tentu orang tak nak minum bir lagi. Gila, takkan nak pergi keluar kerja mabuk pagi. Apabila kopi diharamkan, maka perlunya minuman lain untuk menggantikan kopi seperti teh contohnya. Budaya minum kopi juga mengubah cara kita menggunakan masa seharian. Sebelum munculnya kopi, sebelah malam orang hanya tidur dan tunggu esok pagi untuk bangun, dan tetapi apabila orang minum kopi pada sebelah malamnya, maka menjadi cergas. Dan aktiviti-aktiviti di sebelah malam boleh dijalankan secara meluas dan besar-besaran di dunia Islam. Aktiviti zikir dan aktiviti qiyamul lail dijalankan. Manakala di Eropah pula, pementasan opera, pementasan ballet, konserto dan orkestra diadakan di sebelah malam. Sedangkan sebelum ketibaan kopi pada abad ke-17 Masihi, kebanyakan pementasan ataupun konsert diadakan pada 11 siang, terutamanya pada zaman William Shakespeare. Selepas tu semua sebelah malam, minum kopi je. Enjoy. Kopi juga mengubah landscape politik antarabangsa, yang mana berlakunya revolusi Amerika pada tahun 1776 dan juga revolusi Perancis pada 1789. Revolusi Amerika bermula apabila cukai import teh melambung, maka orang Amerika tidak lagi minum teh yang semakin mahal dan tukar pada minum kopi. Malah beberapa pergerakan politik sedunia juga datang daripada perbincangan-perbincangan dari kedai-kedai kopi. Selain itu, beberapa institusi moden juga ditubuhkan asalnya daripada meja-meja kopi, terutamanya bursa saham pada hari ini. Begitu juga dengan penubuhan think tank ataupun institut pemikiran, institut untuk bincangan macam kebiasaannya ada di universiti. Malah kedai-kedai kopi terutama di Eropah juga banyak muncul, terutamanya di kota-kota yang mempunyai universiti yang penting, terutamanya di Oxford dan di Cambridge. Malah tidak keterlaluan jika dikatakan negara-negara yang meminum kopi lebih tinggi pada negara-negara lain sebenarnya mempunyai pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Sebagai contoh, Korea Selatan. Budaya minum kopi di Korea Selatan hanya bermula pada 1980-an apabila ekonomi mula melonjak naik dan orang mampu minum kopi yang diimport. Dan oleh kerana orang Korea ni begitu rajin bekerja dan mereka perlu cergas untuk jaga kedai ataupun kerja di pejabat, maka budaya minum kopi menggantikan minum teh, yang mana teh merupakan minuman tradisional di Korea. Malah pada hari ini Korea Selatan merupakan antara pengguna kopi yang terbesar di dunia dan kedai kopi di mana-mana sahaja. Seperti contoh Cafe Bene, Edia Coffee, Pex Coffee
Ya, jadi anda mungkin tertanya, kenapa kopi pernah diharamkan pada satu masa dahulu? Sebabnya mungkin lebih kepada dan sebabnya mungkin atas kegusaran pemerintah. Sebagai contoh, Mark Pendergrass di dalam buku Uncommon Ground, The History of Coffee and How It Transformed Our World pernah menulis bahawa orang yang meminum arak pada 11 pagi hanyalah menjadi mabuk, bersukaria dan gembira. Manakala orang yang minum kopi pula kekal cergas dan aktif dan sentiasa ada akal untuk menjatuhkan kerajaan. Mak Pendergrass sebut tu, bukan saya ya. Maka pengharaman kopi di Tanah Suci Mekah dan juga di Istanbul adalah disebabkan orang lebih suka untuk pergi ke kedai kopi lebih pada masjid, yang mana setengah orang pada waktu tersebut menyatakan bahawa itu adalah salah satu tanda-tanda kiamat, yang mana kedai-kedai kopi dan kopi perlu dihentikan pada waktu itu. Manakala di Eropah pula, sebab pengharaman kopi adalah berbeza. Negara-negara Eropah mengimport kopi yang begitu banyak daripada kerajaan Ottomaniyah, yang menyebabkan kerajaan Eropah mengeluarkan duit untuk mengimport kopi tersebut. Maka membiayai musuh tradisi, terutama sejak daripada Perang Salib, bukanlah satu pilihan yang begitu bijak untuk tempoh yang panjang. Makanya itu adalah satu sebab mengapa penanaman kopi diluaskan di Pulau Jawa, di Brazil, Colombia dan Caribbean untuk menjamin bekalan kopi ke Eropah pada sejak abad ke-18 Masihi. Jadi pada hari ini, Mocha bukanlah sebuah pelabuhan ataupun kota yang glamour dengan kopi. Ia hanyalah sebuah pekan nelayan saja pada hari ini, yang mana tersekat, terhimpit di antara dua belah pihak di dalam Perang Saudara Yaman sejak 2015. Manakala pokok-pokok kopi yang pernah ditanam di kawasan pergunungan Yaman telah ditebang dan digantikan dengan kod. Dan mengapa pokok kopi digantikan dengan kod? Pertama sekali, harga kopi yang semakin rendah menyebabkan petani kerugian, dan oleh kerana kopi pernah diharamkan sebelum ni, maka perlulah cari tanaman lain untuk menjamin pendapatan. Dan akhirnya pokok-pokok kopi digantikan dengan kod, yang mana hasilnya lebih lumayan daripada kopi, dan pernah tak dengar fatwa mengharamkan kod? Tapi kod juga adalah satu bahan stimulan, dan kalau makan boleh jadi ketagih. Macam makan sirih lah, tapi lebih ketagih lah, hari-hari kena makan kod. Dan sebenarnya ada beberapa buah negara Islam juga yang mengharamkan kod, termasuk di Malaysia dan juga Indonesia. Arab Saudi juga mengharamkan kod. Jadi kopi ni tak adalah seharam mana. Jadi sebagai penutup, kopi merupakan satu minuman legacy yang mengubah haluan sejarah dunia ini, dan juga mengubah sejarah sebuah kota pelabuhan yang kecil daripada sebuah pekan nelayan, dan namanya diabadikan di dalam secawan kopi.